弟兄姐妹们，大家主内平安！感谢神的带领，在2022年的第一天，我们能够聚集在一起来敬拜、赞美我们的天父。首先，我恭祝大家新年蒙恩，身体健康，爱主更深。请大家站立，我们默祷。预备心来开始我们的崇拜聚会。从岁首到年终，耶和华的眼目看顾保守我们平安度过了2021年。在过去的一年中，神怎样带领，但愿在新的一年，神的恩手也扶持带领我们走前面的道路。我们一同来唱诗第66首，你的心实广大。你
ibadah tahun baru yang kita selenggarakan saat ini, kita akui sebagai suatu pertolongan Tuhan yang datang kepada kita dengan kasih setianya yang tiada pernah berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus. Amin. 我们的帮助乃是在乎创造天地万物的耶和华而来，按照他的慈爱和信实，保守他的选民，从今时直到永远。但愿天父上帝和我们耶稣基督的恩惠、平安及圣灵的感动、交通，常与我们同在。荣耀颂309首，慈爱天父，我心真感激你。弟兄姐妹们，我们在生活当中，有时候在有意无意之间得罪了神，得罪了人。我们这个时候能够谦卑在上帝的面前，我们祈求上帝用他所流出的宝血洗净我们的一切的罪过。今天的认罪经文起自诗篇139篇第23、24节。上帝啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita datang menghampiri Tuhan di tahun yang baru ini. Kita mau menghampiri Dia seraya kita memohon, biarlah Tuhan berkenan. Allah yang penuh rahmat boleh mengasihani kami, mengampuni segala hilap dan dosa-dosa kami. Mari saya mengajak Bapak Ibu, rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Teringat 1 tahun yang sudah kami lewati ya Bapak. Teringat begitu banyak hal perkara yang kami alami di dalam 1 tahun yang baru kami lalui ini. Memang kami terimakan dan tidak bisa kami pungkiri
adanya berkat-berkat penyertaan Tuhan kepada hidup kami, adanya berkat-berkat Tuhan yang limpah memelihara hidup kami, adanya sukacita, damai, sejahtera yang Kau anugerahkan bagi kami. Namun kami juga sadar ya Bapa, kami acap kali di dalam menerima kemurahan, kebaikan, pemeliharaan dan anugerah besar-Mu. Kami juga tetap seringkali hadir menjadi manusia-manusia anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada kedagingan kami. Kami meleset, kami menyimpang dari jalan yang hendak atau yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kami telah melanggar titah dan perintah-Mu. Kami juga telah menyakiti, mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu hamba-Mu bersama umat di tahun yang baru ini datang mendekat pada Tuhan dengan hati yang hancur. Kami sungguh-sungguh pohonkan akan bagaimana Tuhan mengampuni dosa dan salah kami. Kami pohonkan bagaimana rahmat Tuhan akan memurnikan dan menyucikan akan kami. Sehingga kami saat ini juga boleh bersih. Kami boleh sungguh-sungguh siap memasuki tahun yang baru dengan suatu pembawaan yang baru pula. Hati yang sudah Kau kuduskan, Kau sucikan. Untuk kami menatap satu tahun yang banyak dan panjang ini Tuhan. Ya terima kasih kebaikan-Mu semata yang terus menerus menuntun, membimbing kami. Yang tiada henti-henti dan tiada pernah lelah-lelahnya Engkau Tuhan terus membisik dan memberikan kepada kami suatu kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan, berkarya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, ataupun di lingkungan di mana kami berada. Terpujilah Bapa Surgawi. Sekali lagi hamba-Mu haturkan ribu-ribu syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas segala kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Demi nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat Penebus, Engkau Raja Damai, kami sudah bersyukur, kami berdoa di tahun baru ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, adapun berita anugerah berbunyi demikian untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Terima kasih.今天的恩言取自约翰一书第1章第9节。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。弟兄姐妹们，请坐。Bersamamu Tuhan.
kita kembali bersama-sama menghadap Tuhan. Kita berharap kepadanya, kita memandang kepadanya. Kiranya kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita akan selalu menyertai kita di tahun yang baru ini. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu.弟兄姐妹们，我们纪念到今天是2022年的第一天。当我们回想刚过去的2022年，2021年，虽然疫情还没有结束，但是神怎么保守带领我们踏入2022年？这完全是神的格外恩典，让我们存着一颗感恩的心，迎接2022年。愿主的爱再一次激励我们，从此更加爱主，让神的爱在我们的心中点燃出火花，并能将这火花点燃给我们四周围的人。我们时刻需要主的帮助与扶持。我们一同来唱诗第321首，我时刻需要你。
感谢主，今天带领了郑天清牧师来传讲主的信息，由黄景文长老来翻译，请大家用谦卑、安静的心来聆听神的话，并用受教的耳朵专心来听到。Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹们， puji syukur kepada Tuhan 我们要感谢主的恩典， atas segala kasih karunia-Nya kepada setiap kita. 因为上帝的怜悯慈爱 Hari 给我 ini, 们大家。 hari ini kita boleh memasuki hari pertama di tahun yang baru 2022. 今天我们能够达到2022年的第一天， Tentu ini bukan karena kami, tetapi kebaikan Tuhan semata yang telah memungkinkan kita memasuki tahun yang baru ini. 当然不是我们自己能够，乃是上帝爱我们，我们才能够进入到2022年。 Terlebih-lebih saya merasakan hari ini adalah hari yang sungguh patut saya syukuri. 特别是今天，我实在非常的感谢， Karena di mana tanggal 1 Januari 2021, Ini- 1 tahun yang lalu, 因为1年前就是正月份2021年， tepatnya 1 tahun yang lalu saya tidak bisa berdiri ataupun bersama Bapak Ibu semua di gereja. 就是1年前我不能够跟弟兄姐妹在教会里聚集在一起， Melainkan saya sedang berada dalam perawatan opnam karena COVID-19. 因为那1年前我这个时候就是患上了疫情，还是在这个医院里进医院。 Ya, terima kasih kepada Tuhan memberi kesempatan pada hari ini. 我要感谢主的恩典，主再一次给我机会，还有今天 Untuk bersama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 跟大家在座的弟兄姐妹在一起， untuk membagikan, men-sharingkan kebenaran firman 能 Tuhan. 够把主的话、主的真理分享给你们。 Adapun nats firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 今天我们要看的经文是在哥林多前书第15章第8节到11节58节 Satu aja ya. Ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 我们单单读一节的经文，就是哥林多前书15章58节。 Adapun judulnya yaitu Ignite atau kobarkan. 就是我们应当要点燃。 Baik, sebelum saya membaca sekali lagi minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. 我们还没有听到之前，我们要求主帮助我们，我们要进入祷告。 Tuhan, terima kasih Kau mau hadir dan Roh-Mu akan bekerja menuntun hamba-Mu dan kedua hamba-Mu untuk men-sharingkan, menyampaikan pemberitaan firman. Tolonglah ya Bapa, temanilah Tuhan kalimat demi kalimat, agar apa-apa yang sudah disiapkan disempurnakan oleh Tuhan. Hanya suara Tuhan yang Tuhan mau untuk kami dengar, kami mau terima ya Bapa. Terima kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa memohon. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 哥林多前书第15章第58节，所以我亲爱的弟兄们，你们
你们要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。 Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di dalam 2 tahun belakangan ini secara khusus 特别是在这2年， atau tahun-tahun belakangan ini secara umum, 就是大概就是最近， di mana begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, bahkan jemaat Tuhan 我们看到有许多主的仆人，甚至于许多的会友， mengalami suatu keterpurukan di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan mereka. 他们不方便的在那边他们的工作。 Begitu banyak umat ataupun pelayan Tuhan berkeluh kesah, 很多神的仆人在那边叹息， menggeleng-gelengkan kepala seraya tidak berdaya menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. 摇摇头，好像他无能为力来面对这个事情。 Apa yang dianggap sebagai suatu kesulitan, 他们认为怎么样的困难呢？ yaitu di mana kita tidak bisa bekerja dan melayani atau hidup bergereja secara normal. 就是我们不能够正常侍奉，或者在教会里一起侍奉。 Pekerjaan pelawatan kita tidak bisa kerjakan. 我们也不方便去探访， Kita tidak bisa mengerjakan berbagi dengan orang-orang dalam keadaan sakit untuk mendoakan secara langsung. 就是在会有病痛当中，我们也不能够直接去那边为他们祷告。 Kita tidak bisa berbagi dan bersentuhan dengan orang-orang dalam kesusahan mereka. 我在人家痛苦当中的时候，我们不能够亲近他们。 Kita mendapatkan banyak kesulitan di dalam tahun-tahun belakangan ini. 就是这2年，我们很遭遇到许许多多的困难。 Belum lagi hal-hal lain yang nimbrung untuk menekan akan ketidakberdayaan kita. 就是还有其他的事情压力我们，叫我们无能为力。 Ya, masalah pekerjaan kita, 就是我们的工作， masalah keuangan kita, 我们的钱财的问题， masalah ekonomi negara, 就是国家的经济， belum politik, 还有政治， keamanan, 还有治安， dan lain 还 sebagainya. 有其他的等等。 Semua itu telah membawa pada kita kepada suatu keterpurukan. 就是许多这个事情叫我们垮下来， Manakala kita rindu ingin memperbaiki, 我们很盼望能够修改， ingin mencoba berbagian untuk kembali mensejahterakan. 就是我们盼望我们能够过一个正常的生活。 Tetapi setiap kita garuk-garuk kepala, kita tidak tahu bagaimana harus memulainya, membereskan ini. 但是我们摇摇头，我们也不知道从哪里开始要来办这个事情。 Seperti kita sedang mau mengurai benang kusut yang tidak tahu bagaimana caranya lagi. 好像这个线已经很复杂了，我们不晓得怎么样来解决。 Nah, seperti kita ini diberikan kayu yang sudah begitu lapuk untuk kita ukir sudah sulit lagi. 好像一个很不好的这个木材叫我们雕刻，我们是不可能雕刻了。 Selain kita hanya buang saja itu tidak berguna. 除了我们能够丢弃，因为这个是没有用了。 Nah, pada umumnya kita sedang terkondisi kepada kondisi seperti ini. 大体上我们的情况就是这样， Tetapi maaf saya bertanya, 但是对不起，我要问， apakah ini yang namanya semangat dan daya juang kekristenan? 是不是我们基督徒的这个应当奋斗的这个精神吗？ Apakah hal-hal perkara kita ambruk tak berdaya dan menjadi pesimis serta tawar hati menjadi semangat kekristenan? 是不是我们作为一个基督徒，当我们面对这个时候，我们没有这个能力再继续下去？ Tentu jawabannya tidak. 当然不是这样， Karena satu semangat daya juang kekristenan bukan
itu bukan pesimis dan bukan tawar hati. 我们基督徒的精神不是悲观，也不是不是悲观的， Melainkan kita tetap harus punya semangat, daya juang dan kobaran mengabarkan Injil. 乃是我们要点燃，我们要充满着精神，我们应当要传福音。 Rasul Paulus di dalam berbicara kepada jemaat Korintus, 使徒保罗向这个哥林多教会的人说， mengingatkan pada jemaat Korintus, 提醒他们， ingat apa yang aku lihat dan aku saksikan, 让我们看到的，并且我所见证的， dan aku bagikan serta beritakan pada kalian, 我把这些传给你们， yakni Kristus Yesus datang ke dalam dunia, 就是基督来到这个世上， yaitu lahir, 已经诞生了。 yang baru saja kita rayakan hari kelahirannya, 对，前不久我们已经纪念耶稣基督的诞生， dan yang mati 就是死， serta bangkit. 已经复活了。 Nah, itulah Injil. 这个就是福音。 Nah, semangat kekristenan adalah semangat Injil. 基督教的精神就是福音的精神。 Bukan kita ini pesimis, lalu kita tawar hati dan diam tidak berbuat apa-apa. 就是不是说我们悲观，我们灰心，我们无动于衷， Melainkan kita tetap harus punya pengharapan. 乃是我们还是要有盼望， Bahkan harus merealisasikan pengharapan ini kepada banyak orang. 就是我们这个盼望分享给许多的人。 Wah, kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan. 我们是上帝已经拯救我们，救赎了我们。 Jelas-jelas harus berbeda daripada orang-orang pada umumnya di dalam dunia ini. 我们跟世上的人要有一些的分别。 Kalau orang lain ketika diperhadapkan dengan permasalahan hidup yang berat lalu mereka mundur. 好像世上的人，他们遭遇到困难的时候，他们就退后， Lalu mereka ambruk, 他们就垮下来， lalu mereka putus asa. 他们就灰心。 Tetapi tidak demikian dengan kita. 我们基督徒并不是这样， Orang percaya, 我们相信上帝的人， silakan bertubi-tubi persoalan menghampiri dan datang menghadang kita. 虽然有许多这个事情临到我们， Tetapi semangat perjuangan, kobaran menghadapi harus tetap kita jalankan. 我们怎么样？这个点燃我们遭遇，我们仍然要继续下去。 Kita sebagai orang yang sudah dapat kasih karunia Tuhan, 我们上帝已经怜悯慈爱给我们了， tidak boleh ambruk. 我们不可以垮下来。 Kalau Rasul Paulus berkata, 就是使徒保罗这样说 karena itu saudara-saudara sekalian, 因为弟兄姐妹们， berdirilah teguh, 你们要坚固， jangan goyah, 不要摇动， kerjakanlah dengan giat akan pelayanan Tuhan. 你要竭力多做主的工。 Itu bukan sekedar himbauan, 这不是邀请我们， tetapi itu yang telah Rasul Paulus juga kerjakan. 这是使徒保罗所做出来的。 Di mana Rasul Paulus 使徒保罗在哪里？ sebelum dia menjadi seorang rasul, 当他还没有当使徒的时候， sebelum dia belum bernama Paulus, 当他还没有成为保罗的时候， dia adalah Saulus. 他是扫罗， Dia adalah manusia jahat. 他是一个很坏的人， Dia adalah tidak takut kepada manusia dan kepada Tuhan. 他不怕人，也不怕上帝， Dia adalah musuh besar Tuhan. 他是对这个上帝成为他的敌人。 Apa yang Saulus waktu itu kerjakan dan perbuat? 他那个时候扫罗所做的是什么呢？ Oh, dia sangat keji. 他是很残忍， Orang-orang yang menamakan dirinya pengikut Kristus. 那些自称跟随于基督的， Hati-hati, tidak ada seorang pun yang dibebaskan untuk hidup tenang. 就是每一个人就受到威胁，不能够安然的度过日子。 Melainkan Saulus datangi rumah demi rumah, ditangkap, dibunuh, disiksa. 这扫罗呢，到一家一家去抓他们，把他们杀掉。
tanpa memiliki perasaan bersalah, tanpa ada peri kemanusiaan. Saulus waktu itu kerjaannya model seperti itu. 他完全没有这个怜悯的心，他所做的就是这些事情。 Kalau saja seorang abdi Tuhan yang bernama Stefanus, 就是上帝的仆人司提反， dia tidak punya salah, tidak punya dosa, 他没有犯错，也没有犯罪， dia orang yang baik, 他是一个很好的人， dia orang yang sungguh-sungguh rajin dan bahkan tulus melayani Tuhan. 他是一个很虔诚并且真诚的来侍奉上帝。 Di depan mata Saulus, 在扫罗的眼光， Stefanus dirajam batu dari sehat sampai sakit sampai mati. 这个司提反被用石头丢他，从他健康病到死。 Itu adalah Saulus sebelum menjadi Paulus. 这个所谓扫罗还没有变成保罗之前， Tetapi ketika Saulus didatangi Kristus Yesus, 当扫罗也基督来到他的面前的时候， ketika kasih karunia Tuhan limpah kepada Saulus, 当上帝的爱怜悯临到他的时候， manakala pada waktu itu 在那个时候 Saulus sedang mengadakan suatu perjalanan menuju Damsyik. 就是使徒保罗在这个在路途当中， Menuju Damsyik dengan satu niatan kembali mengadakan penganiayaan. 就是他要到那边再一次的要来逼迫或者虐待基督徒。 Tetapi Yesus sendiri yang sudah bangkit datang menghampirinya. 但是耶稣基督已经复活了，他亲自来到这个保罗的面前， Lewat sinar yang begitu terang benderang 借着这个很大的光， yang telah membuat mata Saulus menjadi buta. 让这个保罗的这个眼睛变成瞎了。 Saulus pada waktu itu tidak tahan dan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" 这个扫罗那个时候忍不住了，他就问：“你是谁？” Yesus menjawab, "Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya." 他说：“扫罗，扫罗，我就是你所逼迫的耶稣。” Rupa-rupanya itulah titik balik dari seorang Saulus menjadi Paulus. 就是那个转点，扫罗变成保罗。 Itulah titik balik seorang Saulus yang penjahat menjadi pekabar Injil. 就是扫罗是过去虐待基督徒的，现在变成传福音的。 Memang harus dan seyogianya orang-orang percaya seperti itu. 本来我们相信主的人应当是这样， Silakan kita punya latar belakang seperti apa. 我们的背后无论做什么， Latar belakang yang mendukakan hati Tuhan sekalipun. 虽然我们过去是伤害主的心， Tetapi ketika kita sudah menyandang sebagai anak Tuhan, 但这个时候我们已经成为上帝的儿女， sebagai orang yang sudah dapat kasih karunia, 我们已经上帝怜悯我们了。 niscaya kita harus berlaku seperti Rasul Paulus. 我们应当好像使徒保罗一样。 Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 在使徒保罗在哥林多前书15章第4节的时候， Aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. 然而我今日成了何等样的人， Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. 是蒙上帝的恩才成的。 Dan kasih karunia Tuhan yang telah kuterima ini, 蒙上帝的并且所赐给我的这个恩， aku tidak sia-siakan. 我不是突然的， Artinya tidak dijadikan percuma, 就是不是白费的， melainkan aku bekerja lebih giat daripada mereka. 就是我殷勤的在那边工作，比他们。 Artinya Rasul Paulus setelah menerima kasih karunia Tuhan, 当使徒保罗已经接受上帝的恩典， tidak menjadi seorang yang asal-asalan ala kadarnya sebagai pengikut Kristus, tidak. 不是随随便便的，只是跟随基督一样。 Dia sadar 他醒悟到 kasih karunia Tuhan yang begitu besar,
上帝特别给他这个伟大的这个恩典。 Aku adalah orang yang jahat yang harusnya mendapat murka dan masuk neraka. 我是一个很坏的人，上帝的震怒应当把我放在这个地狱里。 Tetapi Tuhan begitu sayang dan baik, 但是上帝很爱我， mengaruniakan kepada saya kesempatan keselamatan. 就是给我有机会叫我能够得救。 Maka Paulus tidak lagi menggunakan hidupnya untuk mencari kepentingan, kesenangan, kedagingannya semata, tidak. 就这样，保罗不是靠着他自己所要的自己的这个益处， Melainkan seantero hidupnya, waktunya, keberadaannya diserahkan untuk demi kemuliaan Tuhan. 乃是把他的时间，把他整个人献给上帝。 Luar biasa segala penuturan, kesaksian, pekerjaan dan pelayanan Paulus. 这个看保罗的侍奉实在很了不起。 Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. 在使徒行传第20章20节， Sejak ayat 23 dikatakan 在23节告诉我们， bahwa roh Tuhan itu menuntun Paulus dari kota ke kota. 就是上帝的灵带领保罗从一个城市到另外一个城市， Dengan beritanya yang sama, 同样的这个信息， yaitu akan membawa Paulus ke penjara satu dan penjara lain. 就是带领保罗从这个监牢里到另外的监牢里， Dan akan menerima suatu sengsara yang getir. 就是要遭遇到许多的这个困难。 Tetapi apakah kondisi keadaan itu membuat Paulus mundur? 是不是面对着这个情况，他就退后些吗？ Tidak. 没有， Malah Paulus menjawab, 乃是保罗这样回答： sedikit pun aku tidak hiraukan tentang nyawaku. 我完全没有看到我自己的性命。 Di dalam ayat 24 Kisah Para Rasul 20 itu mengungkapkan sedikit pun aku tidak menghiraukan akan nyawaku. 在24节那边告诉我，完全没有注意到我的生命， Jadi nyawa Paulus itu tidak dihiraukan. 就是保罗的生命，他完全没有看到了。 Masa bodoh apapun yang terjadi. 他无论要发生什么事情， Yang penting aku menyelesaikan pekerjaanku. 也最要紧的，我已经完成我的工作。 Apa yang ditugaskan Tuhan kepada dirinya, aku akan bereskan, akan selesaikan. 上帝所托付的工作，我一定要做了完成。 Itulah yang dikerjakan Paulus. 这是保罗所做的， Sungguh luar biasa segala penuturan kesaksiannya. 他的见证实在很了不起。 Ya, di dalam kehidupan kita yang baru saja mendapatkan sedikit dua dikit kesulitan, 在我们的生活当中，当我们遇到一点点的困难的时候， khususnya di dalam 2 tahun belakangan ini, 特别是在这个2年当中， telah membuat kita ini seolah-olah tak berdaya. 看起来好像我们无能为力。 Kita beralasan ini dan itu untuk senantiasa mencari aman. 我们找这个理由那个理由，为着我们自己的安全。 Ya, karena situasi kondisi tidak memungkinkan. 因为这个情况是不许可我们做， Itulah dalih yang sering kali kita ungkapkan. 这个理由我们常常讲出来的。 Sehingga sorry saja, 很对不起， aku tidak bisa mengerjakan pelayanan dengan maksimal. 我不能够好好的来侍奉。 Kalau boleh dikatakan tentang Paulus jauh lebih berbahaya. 就是我们比这个保罗比我们更危险。 Kata roh kepada Paulus berkata, 这个圣灵告诉保罗， kamu Paulus akan keluar masuk kota satu dan kota lain. 保罗，你要从这个城市搬到另外一个城市， Kamu akan dapat ancaman di penjara dan bahkan penderitaan. 你要受威胁，并且要放在这个监狱里，你要受很大的苦。 Suatu yang sangat serius. 这个是很严肃的， Suatu zona yang amat-amat mengancam.
这个情况是在很威胁他。 Satu zona yang sungguh-sungguh membahayakan buat dirinya. 对保罗来说，这个很危险的。 Tetapi Paulus tetap melayani Tuhan. 但是保罗仍然侍奉上帝。 Ketika dia memberikan satu nasihat kepada jemaat Korintus. 当他劝勉哥林多教会的人， Hei saudara-saudaraku yang kekasih, 弟兄姐妹们， berdirilah teguh, 你们要建立， jangan goyah, 不要摇动， bekerjalah dengan giat. 竭力多做主工。 Itu bukan himbauan, bukan nasihat, tetapi aku sudah mengerjakannya. 这个不是邀请他们，因为保罗说我已经自己做了， Aku telah mempraktekannya. 我已经把它实现出来了。 Dan ketahuilah 你要知道， bahwa segala jerih lelah kita ini 你的一切的劳苦 tidak akan sia-sia. 不是徒然的。 Itu Paulus saksikan, paparkan dan himbau jemaat Korintus harus seperti itu. 这是保罗对这个哥林多教会他的见证，他已经把这个见证分享给他们。 Saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan yang mungkin terlama di antara hamba Tuhan yang lain. 我站在这里成为上帝的仆人，可能我比其他的传道牧师我更久。 Saya sungguh cukup prihatin melihat keberadaan gereja di dalam perkembangan belakangan ini. 我现在很可悲看到最近我们教会的发展。 Betul, semua rekan-rekan telah memperjuangkan untuk di dalam kondisi seperti ini bertahan. 在这样的情况，我看到许多人奋斗，他们能够站立得住。 Namun acap kali kita jumpai juga kita begitu mengungkapkan diri sebagai orang yang ya apa boleh yang kata kita ini lemah, tak berdaya. 多少时候我们表现说我们是无能为力，我们是不能够做什么。 Maaf loh, karena COVID nih bahaya sekali. 请你原谅我，这个是疫情当中我们不能够做一些什么。 Mau begini takut, 我们要做这些，我们害怕； mau begitu juga takut. 我们要做那个，我们也是害怕。 Kita nggak tahu mau melakukan apa. 我不知道要做什么。 Semangat kobaran kita ini mulai menurun. 这个我们的精神点燃已经退下来了， Tidak ada semangat daya juang seperti Paulus. 没有好像保罗的精神一样。 Kasih karunia Tuhan sudah limpah kepada dirinya. 上帝的怜悯慈爱已经临到我们了， Dan dia tidak akan sia-siakan semua kasih karunia Tuhan. 他完全不要得到了，他将突然的度过去。 Melainkan dia bekerja dengan lebih keras daripada mereka yang lain. 他殷勤的比别的使徒，他殷勤的做更的工作。 Dia sungguh berani menuding kepada dirinya, berbicara kepada jemaat Korintus. 他只说自己对哥林多的教会说 Celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. 我若是不传福音，我就有祸了。 Seolah-olah ketika hidup tidak lagi punya kobaran semangat mengabarkan Injil, 当我们生活在没有点燃要传扬福音， jadilah orang yang celaka. 我是有祸了。 Paulus menyumpahi dirinya sendiri. 他对自己咒诅自己， Karena hidup adalah suatu perjuangan untuk mengabarkan Injil, keselamatan dari Yesus Kristus. 因为他活着就是要传扬福音，传扬耶稣基督。 Ya, di dalam saya menyimak akan perkembangan gereja di tempat di mana saya melayani. 就是我在这里侍奉，我注意到他们的这个生活， Ya, ada satu terbesit dalam hati saya. 就是在我内心有这个发现， Rasa syukur dan sungguh terima kasih kepada Tuhan. 真的我要感谢我们的上帝。 Karena ternyata di dalam kondisi seperti ini, 原来这样的情况之下， kesulitan yang sungguh dialami oleh gereja-gereja pada umumnya, 就是每个教会遭遇到许多的困难， bahkan gereja sendiri. 就是我们自己的教会。 Tetapi ternyata ada kumpulan orang-orang komunitas yang berjuang dengan sungguh berani sekali. 原来有一群人，他们很勇敢的来奋斗， Mereka
bergandengan tangan 他们手牵手， untuk bagaimana memperjuangkan pelayanan ini tetap berjalan dengan baik 让这个侍奉仍然能够继续下去。 sekalipun dalam kesulitan, 虽然在困难当中， yakni para guru-guru sekolah minggu. 就是我们看到主日学老师， Saya berikan apresiasi. 我实在很佩服他们， Saya sungguh 我真的 hati saya terbawa terdorong oleh segala suri teladan kalian di dalam bekerja melayani Tuhan. 就是我内心真的羡慕他们的这个榜样。 Padahal ketika kita misalkan amati 要是我们仔细的看 guru sekolah minggu melayani siapa? 主日学老师向谁侍奉呢？ Melayani anak-anak, 就是对这个小孩子， bahkan dari bayi, batita 3 tahun bawah ataupun 5 tahun bawah 就是婴孩从3岁到5岁当中的， sampai kelas besar. 就是成人大班的， Siapa mereka itu? 他们是谁呢？ Guru sekolah minggu itu melihat anak-anak itu jauh dari pengertian. 主日学老师看他们对其他的， Mereka itu berjuang 他们在那边奋斗， untuk anak-anak yang saat ini dibina, bukan besok dituai, bukan. 不是说今天他栽培，明天就能够收割，不是这样。 Tetapi guru-guru ini memandang 但是这个主日学老师看， bahwa anak-anak itu sudah seyogianya dari kecil mendapat asupan firman Tuhan. 这个应当是主日学生从小他就用上帝的话来教导他了。 Kalau anak-anak dari kecil tidak mendapat asupan firman Tuhan, 就是孩子没有从小的年纪有听到上帝的话， kelak besar mau jadi apa? 当他长大了要变成怎么样呢？ Kalau gereja Tuhan tidak memperhatikan akan anak-anak sekolah minggu, 要是教会没有注意到这个主日学生的话， tentu tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. 当然没有盼望，也是没有前途。 Karena kita yang senior-seniornya akan berlalu. 因为我们身为长辈的人，有一天我们要离开这个世界， Kita harus memperhatikan akan generasi penerus, yakni anak-anak, para remaja, pemuda. 就是我们要注意到我们的接班人，就是主日学生、青年人、少年人。 Saya pribadi adalah alumni anak sekolah minggu Kaimtong. 我自己本身是嘉应堂的主日学生的这个同学会。 Tahun 60 saya sudah menjadi murid sekolah minggu kelas kecil. 这1960年我已经参加主日学了。 Sedikit banyak orang yang sudah mengecap akan pemberitaan sejak kanak-kanak. 多多少少从我年幼的时候，我已经听到上帝的话。 Tentu firman Tuhan bertumbuh dan berkembang pada diri orang-orang tersebut. 当然，上帝的话在我身上已经增长了。 Sungguh saya memberikan suatu apresiasi 真的，我很佩服他们。 di dalam 2 tahun belakang ini. 在这个2年当中， Kesulitan tidak bisa mendatangkan anak-anak untuk berkumpul memperdengarkan berita firman Tuhan. 为了这个情况，孩子们不许可来到聚集在一起来听上帝的话。 Tetapi guru-guru sekolah minggu bergandengan tangan 但是这个主日学老师手牵手， dengan ketidakmampuan mereka awalnya. 当他们自己也不是能够做什么， Bagaimana mereka harus mengajar dengan tidak ada anak-anak di depan. 他们怎么样教导，在他们前面没有孩子们， Sampai akhirnya anak-anak bisa memberikan respon-respon. 原来这个孩子们到他们有这些的反应， Dan pada laporan-laporannya, 在他们报告当中， ternyata anak-anak walaupun tidak datang, namun mereka tidak hilang. 原来虽然他们没有来到教会，但是他们没有失去， Absensi tetap jalan. 他们这个还是他们报名还是一样走。 Interaksi komunikasi dengan orang tua mereka, guru-guru terima. 他们向家长们的沟通跟这个老师已经听到了， Sungguh melegakan akan keberadaan gereja di dalam
adanya orang-orang yang mau memperhatikan berita Injil untuk anak-anak. 真的，我们感到很安心，因为有些人注意到孩子们，愿意把主的话分享给他们。 Saudara tahu tidak, 你们知道吗？ lewat pandemi COVID 2 tahun belakangan ini, 这个2年的这个疫情新冠病毒 murid-murid sekolah minggu KIM Tong ini 嘉应堂的主日学生， bukan terdiri orang dari Pasir Kaliki dan sekitarnya, 不是我们教会巴西卡利的附近的人， bukan hanya orang-orang kota Bandung. 不是单单万隆的人。 Saya dengar ada dari Jakarta, 我听到有从盐城的， dari Bogor, Sukabumi, 从茂屋，从苏卡布密， dari Solo, dari Surabaya, 从收肉或者泗水， dari NTT, 在 NTT， bahkan dari Singapura dan Amerika mereka juga ikut mendengarkan cerita-cerita guru-guru sekolah minggu. 甚至于这个在新加坡、在美国，他们也同样听主日学老师所讲的。 Nah inilah sebenarnya semangat kobaran mengabarkan Injil tidak bisa dihalangi oleh situasi kondisi sulit yang terjadi. 这样传福音点燃的精神，不能够有这个情况来拦阻他们。 Mari kita ini tetap tabah di jalan yang susah. 我们应当要安静在这个困难当中。 Kita ini orang percaya harus tegar di jalan yang sukar. 我们信主的人，我们应当要坚固在这个困难当中。 Semangat pekerjaan kobaran Injil jangan padam. 就是我们精神点燃传福音的心，不要停止。 Jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan kepada kita. 我们不要领受上帝的恩典，我们就这样突然过去。 Melainkan ceritakan kepada banyak orang. 我们要把这些我们所得到的分享给人。 Sungguh saya menghimbau Bapak Ibu semua. 真的，我邀请各位弟兄姐妹， Masuki tahun yang baru 2022. 我们进到新的一年2022年， Dengan daya juang semangat yang lebih lagi. 我们要有一个奋斗，有这个精神。 Jangan kita memble ambruk dan sungguh pesimis. Jangan. 我们不要做一个很悲观的人，没有做什么事情。 Kristus Yesus yang telah lahir, 耶稣基督已经诞生了， yang telah mati di atas kayu salib, 已经死在十字架上， yang telah bangkit pada hari ketiga. 在第3天他已经复活了。 Biarlah semangat ini membuat kita ini tetap berdiri teguh. 巴不得这样的精神，叫我们能够站立得稳， Tidak goyah. 没有摇动。 Bahkan kita dipacu untuk bergiat melakukan pekerjaan Tuhan. 甚至于推动我们要更殷勤的来为主工作。 Tuhan berjanji, 上帝应许我们， segala jerih lelah yang kita kerjakan ini 我们所做的一切的劳苦， tidak menjadi sia-sia. 不至于徒然的。 Sungguh, 真的， ini janji Tuhan. 这是上帝的应许。 Maukah Bapak Ibu kita masuki tahun yang baru 要不要我们进到新的一年， dengan daya juang semangat seperti yang Rasul Paulus kerjakan? 好像保罗的这个精神，他所做的一切， Seperti daya juang dari guru-guru sekolah minggu KIM Tong yang telah mereka juga bahu-membahu menjadi kesaksian yang indah. 好像我们嘉应堂的主日学老师，他们怎么样的殷勤来为主工作。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝赐福我们每个人。 Saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan beserta selalu. 我恭祝大家新年蒙恩，上帝常常与你们同在。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Biarlah di tahun yang baru ini Bapa, berilah kepada kami ya Tuhan suatu pemahaman, suatu kesadaran akan diri kami adalah anak Tuhan, supaya kami juga setelah menerima kasih karunia Tuhan yang limpah, kami orang yang harusnya dimurkai sebagai orang berdosa, namun kami saat ini bisa menjadi orang kesayangan Tuhan yang telah Kau kuduskan, yang telah Kau pilih. Biarlah kami tidak memenuhi dunia ini dengan percuma, melainkan biarlah kami boleh ada di dalam dunia di mana komunitas kita berada,
untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan, berita keselamatan Injil Kerajaan Allah kepada sebanyak-banyaknya orang. Berilah semangat, berilah kobaran, daya juang atas diri kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang limpah. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat, Raja Damai yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur di tahun yang baru ini Bapa. Amin. Tuhan memberkati. 上帝赐福大家。凡听道而行道的，这人便为有福。请大家站立，我们要宣告我们的信仰。愿我们无论在何处，以历代教会信徒一起同声宣读所承认的使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣耳公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。弟兄姐妹们，请坐。感谢神的带领，使我们能够平安的度过2021年。在这2022年第1天，第一次的奉献，我们感谢神赐给我们这么好的机会，使我们在头1天能够将神的恩典，能够表达我们对神的感恩。弟兄姐妹们，我们奉献的款项可以通过2维码，或者是通过 BCA 银行我们教会的户口转账，或者是你们来教会的时候，你们把你们所预备的款项，你们在家里每一次你们所要奉献的放在信封上，放在信封里，那么你们来教会的时候，你们就一并投进那个奉献箱，上帝会纪念你们的爱心。因为经上记着说，凡是乐意的奉献都是蒙神所悦纳的。我们唱诗奉献第350首，我一生求主管理。爱感动。
请大家站立，我们要做奉献祷告。天父上帝，我们谢谢你，从岁首到年终，你的眼目一直看顾保守我们，使我们能够在你里面有一颗平安的清洁的心来亲近你。我们感谢你，你的恩典是数说不尽的。这个时候，我们将你所赐给我们那么丰丰富富的恩典献上一部分，求主你洁净悦纳，用在你的圣工上。但愿这一些金钱真是能够成为多人的祝福。求主你使你的国度扩展，你的名得着更大的荣耀。当十字架被高举的时候，就能够吸引万人归向你。主啊，只是我们所愿的，求主你使我们常常时时刻刻能够在你里面，你也在我们里面。我们将以下的生活道路全然交在你的手中。2022年漫长的一年当中，求主你的手常常扶持带领我们，使我们能够更加亲近你，使我们比以往更加的爱你。求主你也帮助，使我们能够成为光，成为盐，能够照亮四周围的人。但愿我们能够点燃出火花，来吸引四周围的人，能够看到这个主基督的火花的时候，就能够吸引他们来归向你。求主你保守带领我们的脚步，不久之后我们要各自散开。求主你带领我们的脚步，平安的度过我们的每一天。这样感谢祷告是奉靠我主耶稣基督圣名求，阿们。善一颂。Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, di hari pertama tahun yang baru ini, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Dan tetaplah hadir menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia, untuk kami tetap menorehkan karya-karya kecil kami sebagai orang-orang percaya yang bersaksi sebagai terang dan garam di dunia ini. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sempurna dari Kristus Yesus, begitu juga penghiburan kekuatan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian semua, sejak sekarang ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin.